Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi kita berjumpa lagi pagi ni. Okey, dalam bab 7. Okey, masih lagi dalam bab 7, cahaya dan optik. Okey. So sebelum ini kita dah belajar tentang kanta cembung, kanta cekung, imej-imej yang terbentuk daripadanya. Kemudian minggu lepas kita dah belajar juga tentang cara-cara melukis gambar rajah sinar. Ingat lagi kan? Kalau kita letak objek dia tu dekat dengan kanta ataupun jauh dari kanta, image dia tu terbentuk di tempat yang berbeza. Okey? Semua kita dah belajar hari tu. Kalau tak ingat boleh ulang kaji semula. Okey? So hari ni kita sambung kepada dia punya aplikasi. Okey? Macam mana penggunaan pengetahuan kita tentang kanta-kanta ini dalam kehidupan seharian. So apa contoh alat-alat yang kita guna? Siapa yang ada buku teks boleh lihat muka surat 210. Okey, 210. Jaya. Cikgu nak share gambar sekejap. Okey. So, hari ni kita masuk kepada peralatan optik. Okey. So ada macam-macam peralatan yang menggunakan pengetahuan kanta kita ni. Okey. Jadi yang pertama, kita ada kanta pembesar, kita ada mikroskop, kita ada teleskop astronomi. Sebenarnya teleskop lah. Cuma astronomi ni sebab selalunya kita guna untuk melihat benda-benda yang jauh, nun di atas sana, bintang, bulan, dalam bidang astronomi. So, kegunaan peralatan optik lazimnya dihubung kaitkan dengan jenis imej, iaitu nyata atau maya. Dan saiz imej yang dibentuk oleh kanta. So, saiz imej ni boleh jadi kecil, boleh jadi besar. Okay. So, kita pergi tengok. Ini adalah 3 contoh peralatan optik. Jadi, perihalkan, ceritakan tentang ciri-ciri imej akhir yang dibentuk oleh 3 peralatan optik ini. Okay. So, kita akan pergi membincangkan mikroskop terlebih dahulu ya, yang tengah-tengah. Okay. Perhatikan 2 gambar rajah sinar dalam rajah 7.8. Jadi awak boleh nampak yang pertama kita ada kanta objek namanya. Dua-dua ni kanta cembung. Yang pertama kanta objek dan yang kedua kanta mata. Okay. So mana kanta objek dan mana kanta mata? Kita tengok gambar mikroskop tadi. Mikroskop ni. Selalunya kalau kita letak bahan atau benda yang kita nak tengok tu, objek tu, spesimen tu dekat sini. Kita tutup dengan satu slide kaca. Kemudian kita dekatkan kanta kat sini. So kanta yang dekat dengan objek ni, ini kita panggil kanta objek. So kanta mata tu yang mana satu? Mata kita bukan tengok dekat objek tu. Okey? Mata kita daripada atas ni. So di atas ni ada kanta mata. Okey? So kanta objek yang depan objek, yang bawah ni. Kanta mata yang belah atas, yang mana mata kita ni melihat. Kat situ kita tengok. Okey? So, kita tengok cara pembentukan kanta. Okey, ini teorinya ya. Okey, kanta objek. So, ini adalah kanta cembung. Daripada objek ni dia akan letak di antara F dengan 2F. Seperti kita belajar sebelum ini, dia akan ada 2 garisan sinar cahaya. Yang pertama, dia akan terus daripada objek ni selari dengan paksi utama. So, garisan tengah ni paksi utama. Ingat lagi ya. Dia akan selari dengan paksi utama. Bila dia sentuh tengah-tengah kanta objek ni, dia akan terbias ke bawah sebab dia cembung, kanta cembung. Okey. So terbias ke bawah dan dia akan melalui titik fokus F. Okey. Terus ke bawah. Okey, pada masa yang sama ada satu lagi sinar cahaya daripada atas objek ni straight pergi ke pusat optik di tengah-tengah. Dan dia bergerak dalam garisan yang lurus kat sini. Okey, dia tak terbias. So pada satu tahap dia akan bertembung. Okey. So kat mana tempat pertembungan dia ni, tempat dia berlanggar dua-dua sinar cahaya ni, di sini dah terbentuknya image. So boleh tengok image dekat bawah ni saiznya lagi besar daripada objek. So image-nya dibesarkan. Dan awak tengok dia terbentuk dekat bawah, terbalik dengan objek. So bila terbalik dia adalah sang.
dan awak tengok dia terbentuk dengan jelas. Dia bukannya garis putus. So ini adalah nyata. Boleh nampak dengan jelas. Kalau kita letak skrin boleh nampak pada skrin. Boleh ya? Ni semua kita dah belajar. Ulang kaji semula je. Okey. Satu lagi ni pula. Okey, ni kanta mata kalau dekat mikroskop yang atas tadi tu. Yang mata kita tengok tu. Okey. So, kanta mata ni, cikgu besarkan sikit lah. Okay. Dia juga kanta cembung. Bayangkan kalau kita letak satu objek di sini. Ni saja dia buat terbalik. Kenapa terbalik? Kita akan tengok nanti. Okey. Tapi teori dia terbalik ke lurus ke? Dia terbalik ke tegak ke atas ke? Teori tetap sama. Okey. So, objek kat sini. So, di atas objek ni, cahaya akan bergerak selari dengan paksi utama dan terbias melalui F. Yang satu lagi pula, dia akan terus daripada atas objek ni melalui pusat optik dan bergerak dalam garis lurus. Tapi nampak satu problem kat sini. Bila objek ni lagi dekat daripada F, okey, nilainya kecil daripada F, dia akan menjadikan benda ni seolah-olah mencapah, dia tak bertembung dua-dua sinar cahaya. Sebab F kat sini, yang ni tak kena F. Okey. So, image-nya tidak terbentuk selepas kanta. Dia image dia terbentuk sebelum kanta. So, kita buat garis putus-putus, kita ekstrapolasikan atau kita tambahkan dia ke belakang. Garis putus-putus dia bertembung di sini. Bila bertembung di sini, di sinilah image-nya. So, bila kita tengok image-nya, di sini saiz-nya lebih besar daripada objek. So, ciri-ciri dia adalah dibesarkan. Dan kita tengok dia sama side dengan objek. Objek di bawah, image pun di bawah. So, dia tegak. Okey, dia bukannya songsang. Dan satu lagi ciri-ciri image. Disebabkan dia putus-putus dekat belakang ni. Okey, so image-nya adalah maya. Dia tak nyata. Kalau kita letak skrin, kita tak nampak. So, maya tegak dan dibesarkan. Okey. So, ini secara teori tentang kanta objek dan kanta mata. Okey. Sekarang ni kita nak gabungkan pengetahuan dua-dua. Tada. Okey. Berdasarkan pemahaman anda tentang dua gambar rajah sinar dalam rajah 7.8, okey. Pembentukan image akhir oleh mikroskop ditunjukkan dalam rajah 7.9 kat bawah. So, kita tengok sekarang ni dah bergabung kanta objek dengan kanta mata. Kalau kat mikroskop, kanta objek yang bawah tadi, kanta mata yang atas tadi. Okey. Sama macam tadi, awak tengok dua sinar cahaya, lalu sini terbias yang kita dah bincang. So, image akan terbentuk di sini. Tapi sekarang ni ada kanta yang kedua. So, bila ada kanta yang kedua, kanta kedua ni nak guna image yang mana? Dia nak guna objek yang mana? Takkan objek belah sana tadi. So, bila image terbentuk daripada kanta yang pertama, iaitu kanta objek, dan image ini akan menjadi objek pula untuk kanta mata. Kali ini bila benda ni menjadi objek, so sama macam tadi, dia yang pertama akan bergerak selari dan terbias melalui F. Yang satu lagi, daripada atas objek ni terus straight melalui pusat optik ke sana. Okay. So, ini kanta mata. Selepas kanta mata ni ada mata kita. Ni mata kita lah seolah-olah. Cantik mata ni. Kalaulah mata kita cantik macam tu. Okay. So, kita dah belajar tadi. Kita tak nampak dekat sini sebab dia tak bertembung kat atas tu. Dia bertembung dekat bawah. Okay. Kat belakang ni. So, kita ekstrapolasikan atau kita tambahkan garisan-garisan putus ni ke sini. So, image-nya terbentuk di bawah ni. Okay. Image yang maya dan adalah image akhir lah. Sebab inilah image yang mata kita nampak. So, saiz-nya lebih besar. Bayangkan mikroskop ni, kau letak benda yang halus-halus, kecil-kecil, bakteria. Kau letak kulat, alga, benda yang mata kita tak nampak. Tapi kita guna mikroskop ni untuk kita nampak dia supaya saiz dia nampak lebih besar kan. So inilah teorinya. Benda kecil-kecil objek ni awak nampak dia berganda-ganda lebih besar. Tapi awak perasan kan image ni adalah image maya akhir walaupun besar tapi dia ya, dia tak apa jelas. So apa kita nak buat nak bagi nampak lagi jelas? Di sinilah kegunaan pelaras image pada mikroskop. Sebab itulah kalau kita guna mikroskop, cikgu tunjuk gambar mikroskop. Kalau kita guna mikroskop ni, kan ada yang bulat-bulat tepi ni. Bulat-bulat tepi ni lah kita panggil pelaras mikroskop. Untuk kita pusing-pusingkan
Kita nak bagi nampak daripada karbon menjadi jelas. So apa yang bulat-bulat ni buat? Yang bulat-bulat ni dia akan menggerak-gerakkan kanta mata ataupun kanta objek bergantung kepada pelaras mana yang kita pusingkan. Mungkin jadi lebih dekat atau lebih jauh. So kita adjust kanta-kanta ni lah sebenarnya untuk mendapatkan image yang jelas. Okay? So selama ni kita main guna je, teropong lah, mikroskop lah. So hari ni kita belajar apa yang berlaku sebenarnya. Okay, boleh ya? Inilah kisah macam mana objek yang sangat kecil boleh dilihat dengan besar. Okay, besar saiz image yang kita nampak. Okay, menentukan kuasa pembesaran mikroskop. So macam mana kita nak tahu berapa besar saiz image yang kita boleh nampak berbanding dengan saiz objek tu. So ada formula, jangan takut, formulanya sangatlah simple. Okay, kuasa pembesaran mikroskop sama dengan kuasa pembesaran kanta objek darab kuasa pembesaran kanta mata. Contoh, dalam gambar wajah foto ni, ada sebuah mikroskop dengan kanta mata yang ada kuasa pembesaran 4 kali dan kanta objek yang mempunyai kuasa pembesaran 40 kali. Okay, keyword dia adalah kanta mata dan kanta objek. Lepas tu kuasa pembesaran. So hitung kuasa pembesaran mikroskop. Kita dah belajar tadi. Kuasa pembesaran mikroskop adalah kuasa pembesaran kanta objek darab kuasa pembesaran kanta mata. So 40 darab 4, jawapannya adalah 160 kali. Simple. Kalau soalan ni tanya hitung kuasa pembesaran mikroskop, dia bagi kuasa pembesaran kanta objek 10. Kuasa pembesaran kanta mata 1 contohnya. Dan 10 darab 1, 10. Jawapannya 10 kali. Kalau dia bagi kuasa pembesaran kanta objek 50. Kuasa pembesaran kanta mata 5. So 50 darab 5, 250. Simple aja. Okay. Tak payah pakai kalkulator pun tak apa kalau awak mahir sifir. Okay. So inilah mikroskop. Okay. So kita pergi kepada alat yang kedua, iaitu teleskop. So saya rasa awak pun dah tahu, teleskop ni kita gunakan untuk melihat benda yang jauh. Yang jauh di luar jangkauan mata kita. Dan kita bolehlah kata dia punya objek tu terletak di infinity, jauh sangat. Okay. Tak nampak. Kenapa infinity? Sebab kita tak boleh nak adjust gerak-gerakkan dia. Bulan, bintang, kau datang sini sikit aku nak tengok. Aku tarik bintang 20 cm daripada mata aku. Tak boleh. Okay, dia ada kat sana jauh. So kita terima hakikat tu, kita terpaksa adjust kanta-kanta yang ada menggunakan pengetahuan kita lah. Teleskopnya pun sama, dia ada kanta objek dan ada kanta mata. Okay, macam mikroskop tadi. Teori tetap sama, okay, saya tak ulang sangat ya. Cuma objek daripada infinity, awak nampak bila sinar cahaya daripada objek itu melalui sini, kalau dia lalu pusat optik, dia akan straight aja, garis lurus ke sini. Kalau dia tak melalui pusat optik, dia melalui titik fokus F dan dia akan turun ke bawah ni. Bila sampai ke kanta objek ni, dia akan terbias. Dia terbias dan dia jadi selari dengan paksi utama di sini. Okay. Bila dia selari kat sini, dia akan bertembung. Bertembung kat sini, terbentuklah image. Dan image-nya nyata, songsang dan dikecilkan. Sebab objek di infinity sana besar, bulan bintang. Takkanlah kita letak kanta ni saiz bulan bintang juga. Okey, ada lagi besar dari planet bumi pun. Macam mana kau nak letak bintang lagi besar dari planet bumi kat bawah teleskop? Okey, so tak ada. Kita nampak ni jauh lagi kecil. So image dia kecil. Okey, dia kecilkan. Okey, objek pada F. Yang ini adalah kanta mata. So kalau kita letak objek kat sini ni, okey, objek yang kecil tadi. Okey, so sama juga teori dia, kalau daripada atas objek ini dia terus melalui pusat optik, dia akan bergerak dalam garis lurus. Kalau yang tak melalui pusat optik, dia akan pergi ke kanta secara selari dengan paksik utama dan kemudian dia akan terbias melalui titik F. Okey. So image yang terbentuk adalah di infinity sebab dia tak bertembung. Kalau kita tarik ke bawah pun dia tak bertembung juga. Okey.
So image di infinity, ciri-ciri image-nya sebab kita boleh lihat dari putus-putus ya. So dia maya, dia tegak dan dia dibesarkan. Okay. So berdasarkan pengetahuan kita tentang dua-dua kanta ni, kita gabungkan dia menjadi satu alat yang kita panggil teleskop. Okay, lihat teleskop. Okay. Sinar tuju selari dari objek yang jauh. So daripada sini jauh, daripada infinity. Sama macam tadi, yang ini dia melalui pusat optik. So dia straight aja ke sini. Yang ini tak lalu pusat optik, dia lalu titik fokus F. So dia boleh menyentuh kanta, dia akan terbias dan bergerak selari dengan paksik utama. Kemudian dia akan bertembung dengan sinar cahaya yang pertama tadi. Bertembung kat sini. Terbentuk image yang pertama. Sama macam mikroskop tadi. Image pertama ni akan menjadi objek pula untuk kanta yang kedua. Kacamata ni. So, image pertama sekarang dah jadi objek. So inilah objek sekarang. Okay. So daripada atas objek ni dia ada satu sinar cahaya akan melalui pusat optik. So bergerak dalam garis lurus. Yang ini pula satu lagi dia akan bergerak dengan selari. Selari dengan paksik utama. Kemudian terbias ke atas juga melalui titik fokus F. Okay. So yang ni pun dia punya image akhir terhasil di infinity. So macam mana kita nak nampak dengan jelas bulan, bintang, whatever dekat langit sana tu? Di sinilah kita guna pengetahuan sama macam mikroskop tadi. Dia ada pelaras teleskop. Dia benda yang kita boleh pusing-pusingkan untuk menggerak-gerakkan kanta ni supaya mata kita boleh nampak dengan jelas. Okay. Kalau kita tak adjust apa-apa, dia terbentuk di infinity lah. Mata kita tak berapa nampak. Sama-sama je. Baik kita pandang je ke atas kan. Alang-alang tak nampak. So kita kena lah adjust. Okay, supaya mata kita nampak dengan lebih jelas. Okay. Pada pelarasan normal, jarak di antara kanta objek dan kanta mata adalah F0 dan Fe. So F0 ni apa? Ini adalah jarak objek. Okay. Jarak objek daripada kanta objek ni kepada objek yang sini. Okay. Dan juga Fe adalah jarak image. Okay. Daripada image tu kepada kanta yang tersebut. Okay. So kita adjust dia, adjust panjang fokus dia supaya image dapat dilihat dalam keadaan yang lebih selesa. Okay. Selain daripada mikroskop dan juga teleskop, kita ada juga aplikasi kanta dalam peralatan optik. So kita ada kamera. Contoh di sini DSLR atau Digital Single Lens Reflex dengan dua kanta yang berbeza. So boleh nampak di sini kita boleh pusing-pusingkan kanta yang bulat ni supaya kita boleh lihat image dengan lebih jelas. Okay. So sebelum ini kita just pusing-pusing je, kita tak tahu apa benda yang kita pusing. Okay. Akan tetapi sekarang kita dah tahu sebenarnya kita pusing tu menggerakkan kanta dia lagi dekat ke, lagi jauh ke, image-nya maya ke, image-nya nyata ke. Okay. Dan juga kamera litar tertutup CCTV beresolusi tinggi. Macam mana nak bagi kamera CCTV tu jauh tapi boleh nampak jelas. Kalau nampak sama-sama juga, baik guna teropong je. Okay? CCTV dia kena jelas. Dan satu lagi, kamera pengintip di dalam alatan keselamatan. Kalau yang spy-spy boleh guna, kalau polis guna, security boleh guna, dia tengok daripada jauh. Kalau dia letak kamera, orang boleh baling batu pecah kan. So dia letak kamera yang, dia letak kanta yang halus kat sini. Kamera kecil sangat, kita tak nampak. Okay? Dan juga dalam smartphone kita, dalam kita punya telefon pintar yang awak mungkin tengah guna sekarang ni, bagi yang guna smartphone, ada kamera kan. So dalam tu sebenarnya ada kanta, tapi kanta dia tu bukanlah kanta macam kanta cermin mata kita yang besar-besar kita boleh nampak. Dia pegang-pegang handphone pun boleh pecah kanta kan kalau besar. So dia punya kanta tu sangat halus, dia dah boleh kecil-kecilkan. Okay. So kalau kita lihat, kajian optik telah berjaya membina kanta rata atau flat lens yang setebal beberapa mikron sahaja. 1 mikron sama dengan 0.001 milimeter. Bayangkan milimeter tu kecil kan, apa tu sentimeter. Milimeter lagi kecil, yang paling kecil dekat pembaris awak tu. So bayangkan baris tu 1000 kali ganda lagi kecil daripada itu. Hebat manusia ni kan, dulu boleh buat kanta yang halus-halus ni. Okay. Panjang fokus kanta dalam kamera ni
mempengaruhi medan penglihatan. Semakin pendek panjang fokus kanta, semakin luas medan penglihatan. Okey. Kita tengok contoh gambar dia. Guna kamera DSLR. Image kamera dibentuk menggunakan kanta dengan panjang fokus 70mm dari jarak 16 meter. Yang satu lagi kamera yang sama, jarak yang sama 15 meter tapi panjang fokusnya 24mm. Okey. Dia punya F dia tu dia adjust jarak daripada objek kepada kanta, dia adjust. Dia guna pelaras seperti pusing dia adjust gerakkan. Kanta tu lagi dekat atau lagi jauh daripada objek. So tengok, bila panjang fokus dia besar, kita nampak gambar ni jelas. Macam depan mata kita je. Kalau panjang fokusnya kecil, kita nampak jauh. Sama macam kita belajar menghasilkan image daripada kanta cembung tu. Kan kalau kita letak dia lebih besar daripada, lebih jauh daripada 2F jaraknya, kan dia punya image dia pun jadi nyata. Okay. Kalau kita letak dia punya objek dia tu dekat dengan kanta, image dia jadi maya, tak berapa jelas. So menggunakan pengetahuan inilah kita hasilkan kamera. Okay. So selesailah kita punya pembelajaran dalam bab 7. Okay. Tahniah kerana berjaya menamatkan bab 7 bersama dengan saya. Okay. So kita ada 2 bab lagi selepas ini. Okay. Tekanan dalam bendalur dengan satu lagi bab tu. Cikgu pun dah lupa tentang satellite. Okay. Tak apa, kita akan belajar kemudian nanti. So, cikgu tinggalkan awak dengan tugasan-tugasan yang cikgu akan letak dalam WhatsApp nanti. Okay. Jadi, itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Okay, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita balik kepada grup WhatsApp ya. Terima kasih. Bye-bye.